Salam sejahtera dan selamat datang. 17 proyek persekutuan di Sabah bermasalah, 420 lagi belum bermula. Sabah terus berhadapan pelbagai cabaran dalam usaha mencapai pembangunan yang setara dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Terbaru, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air atau Petra, Datuk Seri Fadilah Yusof, mendedahkan bahawa sebanyak 17 projek persekutuan di Sabah dikategorikan sebagai projek sakit, manakala 420 lagi berada dalam peringkat pra-pelaksanaan atau belum pun bermula. Angka ini cukup untuk mencerminkan keseriusan isu pembangunan di Sabah, terutamanya apabila projek-projek ini melibatkan keperluan asas rakyat seperti bekalan air, jalan luar bandar, dan sekolah. Menurut Fadilah, antara punca utama yang menyebabkan kelewatan ini termasuklah kegagalan kontraktor menjalankan tugas, isu kos tambahan yang timbul akibat kelewatan, kesukaran mendapatkan tapak yang sesuai, serta masalah pemilikan tanah. Malah, sebahagian daripada projek yang tersenarai sebagai pra-pelaksanaan sebenarnya telah dimulakan tetapi belum dikemas kini dalam laporan kepada Unit Penyelarasan Pelaksanaan atau ICU, menyebabkan ia terus dianggap belum bermula. Situasi ini menunjukkan kelemahan dalam sistem penyelarasan dan pemantauan di peringkat pelaksanaan projek. Sebagai langkah segera, kerajaan bercadang menggunakan pendekatan pre-approved plan yang dibangunkan oleh Jabatan Kerja Raya JKR bagi mempercepatkan pelaksanaan projek. Kaedah ini diharapkan dapat mengurangkan birokrasi dan mempercepatkan proses dari perancangan hingga pelaksanaan. Namun persoalannya, sejauh mana kaedah ini dapat memastikan keberkesanan pelaksanaan projek-projek berkenaan. Dalam masa yang sama, terdapat beberapa projek yang telah berjaya diselesaikan dan memberikan impak positif kepada rakyat Sabah. Antaranya ialah 3 projek tebatan banjir utama di Tawau, Kota Belud, dan Kota Kinabalu yang berjaya disiapkan dan memberikan manfaat langsung kepada lebih 20,000 penduduk. 3 projek ini melibatkan kawasan seluas 1.403 hektar dengan kos keseluruhan sebanyak 65,5 juta ringgit Malaysia. Projek-projek ini telah membantu mengurangkan risiko banjir, memberikan perlindungan kepada penduduk, serta melindungi aset-aset penting di kawasan yang sering dilanda banjir. Projek-projek tebatan banjir tersebut merangkumi rancangan tebatan banjir fasa 1E Sungai Tawau di Tawau, rancangan tebatan banjir Sungai Kedamaian, Sungai Tampasuk, dan Sungai Abai di Kota Belud, serta rancangan tebatan banjir Bandar Sierra di Kota Kinabalu. Selain itu, 3 lagi projek telah diserahkan kepada kerajaan negeri, termasuk projek pemeliharaan Sungai Tuaran di Kampung Tompinhaton Kiulu yang melindungi 300 kediaman, projek mencegah hakisan pantai di Kampung Mentadak Baru, Pulau Sebatik, serta projek menaik taraf rumah Pam Likas di Kota Kinabalu. Semua projek ini bukan sahaja menyelesaikan isu banjir, tetapi juga berpotensi meningkatkan ekonomi tempatan termasuk sektor pelancongan. Selain daripada isu banjir, kerajaan persekutuan juga telah memberikan komitmen besar kepada pembangunan Sabah melalui peruntukan di bawah rancangan Malaysia ke-12 ataupun RMK 12. Sebanyak 82 projek bernilai 8,5 bilion ringgit telah diluluskan untuk negeri ini. Dalam Rolling Plan keempat atau RP4 tahun ini, sebanyak 674,4 juta telah disalurkan, manakala 116,77 juta ringgit diperuntukkan kepada Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah untuk 27 projek di bawah Rolling Plan kelima ataupun RP5. Walaupun usaha ini menunjukkan komitmen kerajaan, persoalan yang lebih besar timbul.
Mengapa Sabah masih bergelut dengan isu kelewatan pelaksanaan proyek? Adakah sistem tender yang digunakan pakai terlalu longgar sehingga membenarkan kontraktor yang tidak kompeten untuk mendapatkan proyek-proyek bernilai jutaan ringgit? Atau adakah birokrasi dalam proses perancangan dan kelulusan menjadi punca utama kelewatan ini? Tambahan pula, ketidakseimbangan pembangunan antara Sabah dan Semenanjung Malaysia masih menjadi perdebatan hangat. Sabah adalah salah satu negeri yang paling kaya dengan hasil bumi, termasuk minyak dan gas, tetapi infrastruktur asas seperti jalan raya, sekolah, dan bekalan air bersih masih berada pada tahap yang jauh ketinggalan. Mengapakah hasil bumi Sabah tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan negeri itu sendiri? Adakah kerajaan persekutuan benar-benar serius dalam menyelesaikan isu ini, atau Sabah hanya dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk pusat? Di sebalik peruntukan besar yang diumumkan, rakyat Sabah seringkali skeptikal terhadap keupayaan kerajaan untuk memastikan setiap sen yang diperuntukkan benar-benar digunakan dengan efektif. Dalam banyak kes sebelum ini, isu ketirisan, salah guna kuasa, dan kelemahan penguatkuasaan seringkali menjadi punca kepada kegagalan pelaksanaan proyek-proyek besar. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan ketulusan dalam setiap peringkat pelaksanaan proyek, termasuk pemilihan kontraktor, pemantauan progres, dan penilaian keberkesanan proyek dijalankan. Masalah banjir yang sering melanda kawasan-kawasan tertentu di Sabah turut menimbulkan persoalan sama ada kerajaan mempunyai pelan jangka panjang yang komprehensif untuk menangani isu ini. Meskipun 3 proyek tebatan banjir telah berjaya diselesaikan, bagaimana dengan kawasan-kawasan lain yang masih terjejas? Adakah kerajaan mempunyai rancangan menyeluruh untuk menangani isu banjir di seluruh Sabah, atau adakah usaha ini hanya terhad kepada kawasan-kawasan tertentu yang dianggap penting? Pada akhirnya, persoalan utama yang perlu dijawab ialah, adakah kerajaan pusat benar-benar ikhlas dalam usahanya membangunkan Sabah, atau adakah ini hanya sekadar janji politik untuk meredakan tuntutan rakyat Sabah? Perbezaan pembangunan yang ketara antara Sabah dan negeri-negeri di Semenanjung Malaysia menunjukkan bahwa masih banyak kerja yang perlu dilakukan. Apa yang lebih membimbangkan, sekiranya isu ini tidak diselesaikan segera, ia boleh mengundang sentimen tidak puas hati di kalangan rakyat Sabah, yang boleh membawa kepada desakan-desakan politik yang lebih besar, termasuk tuntutan autonomi yang lebih luas. Adakah kerajaan bersedia untuk berdepan dengan implikasi politik yang mungkin timbul jika isu-isu ini tidak ditangani dengan serius? Dengan pelbagai persoalan yang timbul, adalah penting untuk kita terus memantau perkembangan ini dan memastikan pihak bertanggung jawab tidak lari daripada tanggung jawab mereka. Apakah pendapat Anda? Adakah Sabah akhirnya akan mendapat haknya, atau ini hanya sekedar satu lagi siri janji yang tidak akan ditunaikan? Tinggalkan komen Anda di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk lebih banyak kandungan yang terkini. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih.